untuk kuliah maghrib pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghadirkan kita di masjid ini, berada dalam majlis ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah satu golongan yang berkumpul dalam sebuah masjid Allah taala, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hufathumul malaikah wa zakarahumullah fi man indah. Apabila Allah Ta'ala tempatkan seseorang dalam masjid, lalu dalam masjid dia mempelajari ilmu Allah Ta'ala, membaca Al-Quran, berzikir dan seumpamanya, maka Allah mendatangkan ketenangan di dalam hati dan mencurah-curah rahmat daripada Allah. Para malaikat yang berada di sampingnya didatangi para malaikat yang mendoakan kebaikan orang yang berada dalam majlis ilmu. Lalu para malaikat menyebut nama-nama orang yang berada dalam majlis ilmu di dalam masjid di hadapan Allah Ta'ala. Kemudian Allah mengatakan kepada malaikat, saksikanlah mereka yang berada di dalam masjid itu, qad ghafartu lahum, aku mengampunkan akan dosa-dosa mereka. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Taala memberi keistimewaan kepadanya, diberi satu peristiwa yang begitu agung, peristiwa yang begitu hebat, sehingga dikatakan bahawa peristiwa ini adalah peristiwa yang merupakan rahmat kepada umat. Dan peristiwa ini juga menunjukkan kemuliaan baginda sallallahu alaihi wasallam dan juga kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah Ta'ala yang telah menjalankan hamba-Nya pada waktu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang mana dikelilingi dengannya itu keberkatan yang amat banyak, supaya memperlihatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kebesaran-kebesaran, tanda-tanda keagungan Allah. Kerana sesungguhnya Allah Ta'ala Maha melihat lagi Maha mendengar. Maka Allah Ta'ala mendengar dan melihat apa yang ada dalam isi hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda berdakwah, dilahirkan di kota Mekah. Huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yaslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allah Ta'ala membangkitkan seorang rasul di kota Mekah, dan di dalam masyarakat Mekah itu masyarakat ummiyin yang tak pandai membaca menulis. Lalu Rasulullah membaca ayat-ayat Allah, mengenalkan manusia kepada Allah, membersihkan hati-hati mereka dan mengajar ilmu, hikmah, Al-Quran dan Sunnah.
Yang mana sebelum daripada itu orang-orang Mekah berada dalam kesesatan yang nyata. Dan Nabi berdakwah di Mekah mengajak manusia kepada Allah. Apabila baginda mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, sedikit sahaja orang-orang Mekah yang menerimanya. Dan kebanyakan orang-orang Mekah menolak dakwah Nabi. Namun baginda yang disokong oleh Abi Talib, bapa saudara Nabi, dalam waktu yang sama juga isterinya yang tercinta Siti Khadijah binti Khuwailid begitu kuat menyokong dakwah Nabi, menghabiskan segala harta bendanya. Dan Allah Ta'ala yang maha pengasih penyayang, lalulah orang yang berdampingan dengan Rasulullah itu, Abi Talib dan Siti Khadijah wafat. Setelah kewafatan dua insan yang mendokong dakwah Nabi ini, lalu Rasulullah SAW tidak berputus asa. Rasulullah pergi ke kota Taif mengajak manusia menyembah Allah Ta'ala. Kerana itu tugas Rasul yang besar. Walaqad ba'asna fi kulli ummati rasula an ibudullah wajtanibut taghut. Tidaklah Allah Ta'ala membangkitkan satu umat kecuali didatangkan Rasul. Yang mana Rasul itu membawa dua misi yang sangat besar. Yang pertama, mengajak manusia menyembah Allah. Yang kedua, wajtanibut taghut, menjauhkan diri daripada perkara taghut. Yang dimaksudkan taghut adalah penyembahan patung berhala. Lalu baginda mengajak orang-orang Taif beriman kepada Allah. Namun orang-orang Taif tidak menerima dakwah Rasulullah. Rasulullah dengan kesedihan Siti Khadijah, kesedihan kewafatan Abi Talib, lalu berdakwah di Taif. Orang-orang Taif tidak terima dakwah Rasulullah. Lalu Rasulullah dilempari batu sampai berdarah jasad Rasulullah yang mulia. Rasulullah mempunyai akhlak yang sangat mulia sehingga disebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kamu seorang rasul, wahai orang Taif, telah datang kepada kamu seorang rasul min anfusikum, daripada bangsa Arab, yang memahami keadaan kamu. Dan rasul ini azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum. Dia terlalu memikirkan tentang diri kamu, tentang umatnya, supaya selamat daripada azab api neraka. Dan dia inginkan kamu beriman kepada Allah. Dan Rasul ini mempunyai sifat pengasih penyayang. Ini terbukti ketika mana berdakwah di Taif, orang lempar batu, menzalimi Rasulullah. Rasulullah mendoakan agar dia mendapat hidayah Allah. Walaupun dakwah Nabi tidak dapat menerima, orang-orang Taif tidak menerima dakwah Rasulullah, Rasulullah tetap bersabar. Kerana Allah Ta'ala bersama dengan orang yang sabar. Dan sedihnya Rasulullah, kewafatan Abi Talib, kewafatan Siti Khadijah, orang-orang Taif tidak menerima dakwah, maka tahun itu dikenali dengan Amul Huzni, tahun kesedihan bagi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka fa inna ma'al usri yusra. Setiap kesusahan ada kesenangan. Ada kesedihan akan datang kesenangan. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menggembirakan, menghiburkan, mengagungkan, memuliakan baginda sallallahu alaihi wasallam dengan peristiwa Isra Mi'raj. Subhanallazi, maha suci Allah. Maksud maha suci Allah daripada sifat lemah. Suci Allah, tidak ada sifat lemah. Maha suci Allah daripada segala sifat kekurangan. Allah maha kaya, Allah maha hebat, Allah maha agung. Subhanallazi, maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang mencipta langit, Allah lah yang mencipta bumi. Khabbab ibn Arat pernah berkata pada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa Rasulullah tidak berdoa kepada Allah agar Allah membinasakan orang-orang Mekah yang tak terima dakwah Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Sungguh nabi-nabi yang terdahulu daripada aku, ada yang di kalangan mereka dibunuh, ada di kalangan mereka digergaji tubuhnya, semata-mata mengajak mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dapat kita fahami. Hidup di atas muka dunia penuh dengan ujian.
Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Ta'ala menjadikan kehidupan dan kematian untuk menguji siapakah yang paling baik amalannya di sisi Allah. Maka ketahuilah, tidaklah Allah menguji hamba-Nya kecuali dengan 4 perkara. Yang pertama, takrib ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, tahzib, untuk mendidik hati manusia. Yang ketiga, ta'zib, Allah mengazabkan supaya dia tidak memikirkan maksiat. Bila dia kena ujian, dia sakit, dia tak fikir maksiat. Bila dia kena musibah, dia tak fikir maksiat. Dia akan fikir nak kembali pada Allah, kasih sayang Allah. Yang keempat, takfir, untuk menghapuskan sayyiat, kejahatan-kejahatan mereka, yakni untuk menghapuskan dosa. Namun Rasulullah tidak ada dosa. Ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Liyaghfira lakallah wa ma taqaddama min zambi. Allah Taala ampunkan dosa kamu terdahulu kemudian, dan mengajar kepada kita bagaimana ketabahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyelamatkan kita. Bagaimana kita umat dia tidak mengambil kira tentang pengorbanan Rasulullah, sedangkan Rasulullah nak menyelamatkan kita. Maka kita kena faham bagaimana Rasulullah begitu hebat dia berjuang untuk selamatkan umatnya kepada kita semua. Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya. Maka didatangkan seekor burak yang lebih kecil daripada kuda, lebih besar sedikit daripada baral. Baral adalah gabungan kuda dengan keledai jadi baral. Kecil sedikit pada kuda, besar sedikit pada baral. Didatangkan burak. Dan bersama dengan burak itu malaikat Jibril alaihissalam. Satu riwayat mengatakan malaikat Jibril dan Mikail. Ada riwayat mengatakan Jibril dan Mikail, tapi kebanyakan mengatakan bahawa Jibril dan Jibril menguasai ataupun memimpin perjalanan Isra ini. Maka didatangi burak, pada awalnya agak keberatan. Tapi apa kata malaikat Jibril? Demi Allah, orang yang akan menaiki kamu itu adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala. Maka burak merasa malu. Maka Nabi menunggang burak tadi dan ditemani dengan malaikat Jibril alaihissalam. Ada mengatakan bahawa Nabi duduk di hadapan Kaabah, lalu datanglah burak dan malaikat Jibril itu. Ada riwayat mengatakan Nabi duduk di rumah Ummul Hani, kelihatan atap diangkat, dibuka, lalu didatangi malaikat Jibril alaihissalam. Yang paling penting, minal masjidil haram, daripada masjidil haram, yakni rumah Ummul Hani itu dekat dengan masjidil haram. Asra, Allah memperjalankan Rasulullah. Bukan Rasulullah jalan sendiri. Orang-orang yang tidak beriman, dia kata, apalah Muhammad ini. Dia mengatakan bahawa malam tadi dia pergi Masjid Aqsa. Tapi kita orang yang beriman, Rasulullah, bukan Muhammad, Rasulullah. Orang beriman tak boleh kata Muhammad. Kita kena mengatakan Rasulullah diperjalankan oleh Allah, bukan Rasulullah berjalan sendiri. Allah memperjalankan. Sebab itu ayat awal-awal ayat subhanallazi, tauhid kita kepada Allah. Allah berkuasa. Maka Allah lah yang menjalankan. Kalaulah orang kata bagaimana kamu boleh terima Rasulullah beberapa jam saja pergi ke Masjid Aqsa? Kalau Rasulullah berjalan kaki mungkin kita berfikir, tapi asra, Allah memperjalankan. Maka asra bi abdihi, Allah memperjalankan hamba-Nya. Siapa hamba-Nya? Rasulullah. Manusia yang sebenar-benar hamba kepada Allah adalah Rasulullah. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia tidak hamba kepada dunia. Dia tidak hamba kepada makhluk. Dia tidak hamba kepada nafsu, dia tidak hamba kepada syaitan. Tidak. Kata Imam Ghazali, manusia menjadi kalau manusia itu tidak menjadi hamba kepada Allah, boleh jadi hamba pada nafsu, syaitan, makhluk dunia. Ketika berada di kota Mekah, orang jumpa Abi Talib. Wahai Abi Talib, bagi tahu anak saudara kamu. Apa yang dia nak? Dia nak harta, kami bagi harta. Dia nak jadi raja, kami lantik dia jadi raja. Dia nak wanita, kami pilih wanita untuk dia. Apa kata Rasulullah? Law wudi'a syamsu fi yamini wal qamaru fi yasari ala an atraka hadza amr ma taraktuhu hatta azharahu Allah au ahlaka dunahu.
Seandainya jangankan harta Mekah, nak bagi harta Mekah dunia, wanita, tahta, jangankan harta Mekah, kalau Allah memberi kepada aku, diletakkan matahari di sebelah kanan, bulan di sebelah kiri, untuk aku meninggalkan dakwah mengajar manusia kepada Allah, aku tidak akan tinggalkan. Aku tidak akan tinggalkan sehingga Allah memenangkan aku ataupun aku mati di atas jalan la ilaha illallah. Adakah Rasulullah hamba kepada dunia? Tidak. Allah sebut bi'abdihi, inilah hamba yang sebenar-benar hamba. Allah memperjalankan hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal masjidil haram lailan, pada waktu malam. Kenapa Allah Ta'ala menjalankan Rasulullah pada waktu malam? Untuk menguji orang yang beriman dan tidak beriman. Kerana pada waktu malam diuji. Orang beriman mungkin berfikir boleh jadi Rasulullah mimpi sebab pada waktu malam, kan boleh jadi mimpi. Tetapi bagi orang yang beriman, yang meyakini kuasa Allah, bukan mimpi. Allah jadikan peristiwa itu berlaku pada malam untuk uji, nak menguji orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Adakah Rasulullah ini kamu percaya atau tidak percaya? Maka dalam keadaan macam itu, Allah perjalankan minal masjidil haram, daripada masjidil haram. Dan masjidil haram tempat yang mulia. Datangnya seorang bertanya Rasulullah, ayul ahabul ilallah, manakah tempat ayul biladi ahabu ilallah, manakah tempat yang Allah Ta'ala kasih? Apa kata Rasulullah? La adri hatta as'al Jibril, aku tak tahu sehingga aku tanya malaikat Jibril. Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, apakah tempat yang paling Allah Ta'ala kasih? Lalu katanya malaikat Jibril, la adri hatta as'al Rabb, as'al Allah. Aku tak tahu, kata malaikat Jibril, aku tanya Allah. Kemudian malaikat memberitahu pada Rasulullah setelah mendapat jawapan daripada Allah, ahabbul biladi ilallah masajiduha. Bilad di situ makna tempat. Sebaik-baik, secinta-cinta tempat di sisi Allah adalah masjid-masjid. Maka ketahuilah para jamaah, dalam peristiwa Isra' Mi'raj ini memberitahu kepada kita, jadilah orang yang dicintai oleh Allah. Bagaimana nak jadi orang yang dicintai oleh Allah? Jadikan kamu semua rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, hati yang bergantung pada masjid. Lepas ni subuh nak pergi masjid, lepas ni subuh zuhur lagi nak pergi masjid, asar nak pergi masjid. Sesibuk mana kita, maka masjid tempat kita. Kita ulang aliklah ke masjid. Maka dalam kata itu, perjalanan yang mulia dimulakan dengan masjid. Tidak ada perjalanan yang mulia di atas muka dunia yang mengatasi Isra' Mi'raj. Tidak ada. Kalau Isra' Mi'raj itu yang paling mulia di sisi Allah, tempatnya masjid, maka demikianlah perjalanan kita kepada Allah, masjid. Maka pergi Rasulullah daripada Masjidil Haram, la tashuddu riha ila salasatil masajid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Jangan kamu tidak pergi ketiga tempat yang mulia ini. Satu, Masjidil Haram 100,000 kali ganda dibanding dengan masjid lain. Yang kedua, Masjid Nabawi 1000 kali ganda dibanding dengan masjid lain. Yang ketiga, Masjidil Aqsa 500 kali ganda dibanding dengan masjid lain. Maka daripada Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, kepada Masjidil Aqsa, linuriyahu min ayatihi, supaya diperlihatkan akan Rasulullah itu tanda-tanda kebesaran Allah. Maka berjalanlah daripada Masjidil Haram menghala ke Masjidil Aqsa. Maka dalam perjalanan Nabi SAW, Nabi dikejar oleh oleh iblis. Mengejar sambil di tangannya, pada dirinya iblis itu ada api. Bagaikan obor yang besar mengejar Nabi ke dalam perjalanan Nabi pergi ke Masjidil Aqsa. Maka Nabi bertanya, apakah ini? Itulah iblis yang cuba menghalang perjalanan kamu ya Muhammad. Maka oleh itu sentiasalah kamu meminta pertolongan dengan Allah Ta'ala. Lalu malaikat mengajar pada Rasulullah doa supaya dijauhkan daripada tipu daya iblis ataupun daripada godaan iblis. Ketika mana Nabi membaca auzubillah, kemudian membaca doa minta perlindungan dengan Allah Ta'ala, maka tersungkurlah iblis tersebut. Memberitahu bahawa setiap perjalanan yang baik, kita nak pergi masjid,
kita nak pergi majlis ilmu, kita nak beribadat, maka iblis dan syaitan tidak berdiam diri. Maka dalam perjalanan tersebut, lepas daripada itu, Nabi pun teruskan perjalanannya. Dalam meneruskan perjalanan Rasulullah, tiba-tiba katanya malaikat Jibril, turunlah kamu. Maka Buraq pun berhenti di satu tempat, sembahyanglah kamu 2 rakaat. Maka Nabi pun sembahyang 2 rakaat. Selepas Nabi sembahyang 2 rakaat, maka malaikat bertanya, tahukah kamu di manakah tempat kamu bersembahyang? Kata Rasulullah, aku tidak tahu. Katanya malaikat Jibril, itulah dia yang dinamakan dengan Madinah, ataupun pada ketika itu dipanggil Taibah. Taibah adalah Madinah. Taibah, Yasrib, Madinah. Itulah dia yang tempat kamu sembahyang itu adalah Taibah. Dan Taibah ini penuh dengan ladang-ladang kurma. Itu akan menjadi tempat yang mana kamu akan berhijrah. Lalu menaiki Buraq, teruskan perjalanan. Dalam perjalanan menghala ke Masjidil Aqsa, lalu malaikat Jibril perintahkan, turunlah kamu. Maka turunlah Buraq tadi, lalu memerintahkan Rasulullah turun. Lalu malaikat Jibril kata, sembahyanglah kamu 2 rakaat. Maka Nabi pun sembahyang 2 rakaat. Selepas sembahyang 2 rakaat, ditanyakan di manakah tempat ini, maka dikatakan ini di Tur Sina, tempat Nabi Musa alaihissalam menerima kitab Taurat. Selepas sembahyang 2 rakaat, maka dinaikkan lagi Buraq, lalu meneruskan perjalanan. Dalam perjalanan menghala ke Masjidil Aqsa, lalu malaikat mengatakan kepada Buraq, turunlah kamu. Maka turunlah, singgah di tempat, lalu memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun. Maka turun daripada Buraq, sembahyanglah kamu 2 rakaat. Maka Nabi pun sembahyang. Selepas sembahyang 2 rakaat, lalu malaikat bertanya, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu tahukah tempat apakah ini? Aku tidak tahu, kata Rasulullah. Katanya malaikat Jibril alaihissalam, itulah dia Baitul Laham, tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Tempat-tempat yang mulia itu, ini dikata barakna haulahu, kelilingnya penuh dengan keberkatan. Maka bila tempat kelahiran Nabi, berkat. Tempat seseorang orang soleh buat ibadat, berkat. Tempat disemadikan orang-orang yang soleh, berkat. Maka para awliya, makam para awliya, barakah. Makam para nabi, barakah. Makam para sahabat, barakah. Haulahu, barakahu haulahu. Maka penuh dengan keberkatan. Lalu Nabi SAW menaiki Buraq, lalu meneruskan perjalanan. Dalam meneruskan perjalanan, Nabi diperlihatkan ada satu orang yang menanam. Dia tanam benih, serta-merta tumbuh pokok dan buah. Serta-merta. Dia tanam benih saja, tumbuh pokok, tumbuh buah. Tanam benih, tumbuh pokok, tumbuh buah. Rasulullah merasa hairan, lalu bertanya malaikat Jibril, apakah ini? Inilah dia, orang yang melakukan amal soleh, kebaikan. Bila dia buat amal soleh, dia akan dapat kebaikan, akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dia membuat amal yang kecil, hanya menanam benih, tapi serta-merta mendapat bahagian dia, dan bahagian dia bercambah sampai kepada 700 atau lebih daripadanya. Masalul ladzina yunfikuna fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'. Perumpamaan orang yang infak pada jalan Allah Ta'ala seumpama dia menanam satu benih, lalu benih itu menumbuhkan pokok, daripada pokok itu menumbuhkan, melahirkan 7 tangkai, dan setiap tangkai ada 100 kali 7, 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Bahkan Allah Ta'ala boleh ganda lebih daripada 700. Oleh kerana itu, buatlah amal ibadat sebaik-baiknya. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah menyatakan, aku, kata Allah, kami, kata Allah, akan membalas di atas kebaikan kamu dengan pahala yang sebaik-baik di atas apa yang kamu lakukan di atas muka dunia.
Maka Rasulullah SAW meneruskan perjalanan. Ketika mana meneruskan perjalanan, tercium bau yang sangat wangi. Lalu Rasulullah bertanya malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril mengatakan, itulah dia kubur Masyitah, tukang sikat rambut Nabi. Dia mempertahankan agama Allah, kalimah la ilaha illallah, sehingga beliau dan ahli keluarganya direbus dengan air yang menggelegak demi mempertahankan keimanan kepada Allah Ta'ala. Allah jadikan kuburnya wangi. Nabi mendoakan kebaikan. Lalu diteruskan perjalanan. Dalam teruskan perjalanan menghala ke Masjid Aqsa, lalu Rasulullah melihat ada orang yang menghantukkan kepalanya sampai pecah, berdarah, azab yang bersangatan. Lalulah menjadi kepala seperti asal, hantuk lagi pecah. Begitulah seterusnya. Rasulullah melihat, ini apakah dia ya Jibril? Lalu dikatakan, inilah dia, mereka yang berat untuk mengerjakan sembahyang 5 waktu. Para jamaah sekalian, jangan kita berat sembahyang 5 waktu. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada azab api neraka. Suruh mereka sembahyang, ajar mereka sembahyang. Wa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salah wattaba'us syahwah. Akan ada golongan yang terkemudian, mereka itu mengikut hawa nafsu, mengabaikan sembahyang, wal iyazubillah. Azabnya itu adalah kepalanya dihantuk hancur, kemudian menjadi kepala asal, hantuk lagi. Begitulah keadaannya. Rasulullah amat sedih melihat keadaan tersebut. Lalu meneruskan perjalanan menghala ke Masjidil Aqsa. Dalam perjalanan lagi dilihatnya adanya mereka itu yang memakan daging yang amat buruk, busuk lagi buruk, sedangkan daging yang elok ada. Lalu ditanya, apakah ini ya Jibril? Mereka ini ada yang halal tapi ambil yang haram. Sudah ada isteri yang halal tapi diambilnya yang haram. Sudah ada suami yang halal, diambilnya yang haram. Maka begitulah azabnya mereka. Waliyazubillah. Moga-moga Allah Ta'ala mengampunkan kita semua. Dan diteruskan lagi perjalanan ke Masjid Aqsa. Dalam perjalanan Masjid Aqsa, lalu telah melihat ada orang yang digunting guntingan api neraka. Lalu menjadi seperti asal, digunting lagi dengan guntingan api neraka. Lalu ditanya, siapakah mereka itu ya Jibril? Lalu malaikat Jibril mengatakan bahawa mereka itu adalah orang yang tidak menjaga lidah. Mereka itu menyatakan kebaikan, tetapi mereka tidak mengamalkan. Mereka itu membuat fitnah, mereka menyatakan buruk, mereka itu mengumpat di antara satu sama lain. Wal iyazubillah. Wala yaqtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Jangan kamu mencela, mencari keaiban orang, mengumpat dan seumpamanya. Adakah kamu suka makan daging saudara kamu? Nescaya kamu tidak akan menyukainya. Lalu diteruskan lagi perjalanan. Lalu telah melihat dalam perjalanan tersebut adanya azab yang mana mereka berendam dalam sungai darah ataupun lautan darah. Mereka berendam dalam lautan darah dengan azab yang begitu amat pedih sekali. Lalu ditanya, siapakah mereka itu? Lalu dikatakan mereka itu adalah orang yang makan riba. Para jamaah, jauhkanlah daripada riba. Kerana tidak ada dosa yang diisytihar perang oleh Allah Ta'ala adalah riba. Fa illam taf'alu fa'zanu biharbin minallah wa rasulih. Kalau kamu tidak meninggalkan riba, Allah Ta'ala isytihar perang, Rasul isytihar perang kepada mereka itu. Bagaimana seorang itu berada di dalam lingkungan mengambil riba. Moga-moga Allah Ta'ala ampunkan akan dosa-dosa kita. Lalu diteruskan lagi perjalanan. Maka dalam itu dilihat lagi adanya manusia yang tidak berpakaian, hanya menutup kemaluannya dengan beberapa helai daun sahaja. Mereka dihalau sebagaimana binatang-binatang. Lalu ditanya kepada mereka, yakni malaikat, Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, siapakah mereka itu yang dihalau dalam keadaan begitu hina sekali? Mereka itu adalah orang yang melakukan kejahatan dengan perbuatan-perbuatan mereka terhadap orang lain.
Dan di jalan Rasulullah berjalan lagi, melihat lagi macam-macam macam-macam peristiwa. Lalu Rasulullah melihat adanya manusia yang dia memikul satu bebanan. Dia pikul satu bebanan, bebanan itu berat, tapi ditambah lagi bebanan. Bebanan itu ditambah lagi berat, lagi ditambah lagi bebanan sehingga benar-benar berat dan dia tak mampu mengangkatnya. Lalu ditanya, apakah ini ya Jibril? Apa maksudnya? Maka malaikat Jibril mengatakan, ia adalah orang yang berebut-rebut nak mencari tanggungjawab, nak mencari amanah. Amanah yang dia ada pun dia tidak tertanggung. Lalu memegang amanah lain, memegang amanah lain, memegang amanah lain. Akhir sekali diazab oleh Allah Ta'ala. Lalu dilihat lagi peristiwa, ada satu ekor seumpama kerbau. Tiba-tiba kerbau itu keluar daripada satu tempat, mengganas, membinasakan apa yang ada kelilingnya. Kemudian kerbau itu mau masuk di dalam satu lubang yang kecil. Dia nak masuk tidak mampu. Rasulullah heran, apa maknanya? Itulah gambaran manusia yang dia telah menyatakan sesuatu perkara yang amat besar kedudukan dia tadi, lalu dia menyesal dan dia nak tarik balik, tak berjaya sebagaimana kerbau nak masuk lubang yang kecil itu. Ini peristiwa ini kalau kita fikir sebagaimana yang berlaku zaman hari ini, orang duduk seorang diri, duduk satu tempat sahaja, tapi dia menyatakan satu fitnah. Fitnah itu merata, membinasakan habis. Lalu dengan fitnah itu, lalu dia menyesal. Dia nak tarik balik fitnah tadi, tak akan mampu menarik balik fitnah. Apa kata satu orang ulama besar menyatakan, kamu berjumpa dengan Allah Ta'ala, membawa 70 dosa besar kamu dengan Allah, lebih mudah diampunkan dengan kamu membawa satu dosa besar antara kamu dengan manusia. Dengan kamu dengan manusia itu satu dosa besar kamu dengan dia, dibandingkan dengan 70 dosa besar, lebih mudah Allah mengampunkan. Kerana ini hak Allah Ta'ala. Bagaimana dengan dosa yang kamu pikul, yang kamu bawa dengan berkaitan dengan orang lain. Oleh itu disuruh agar kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka diringkaskan cerita, banyak lagi peristiwa-peristiwa, lalu sampailah ke Masjidil Aqsa. Ketika Masjidil Aqsa, maka bertemu dengan nabi-nabi yang lain. Nabi pun sembahyang menjadi imam, menunjukkan Nabi Rasulullah adalah nabi teragung, termulia dibandingkan nabi-nabi yang lain. Lalulah bermakna umat yang paling mulia adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selepas daripada sembahyang itu, lalulah para nabi menyambut memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu naiklah ke langit. Maka sampai melintas pada langit, naiklah langit pada langit yang pertama ditemani oleh malaikat Jibril alaihissalam. Ketika mana sampai kepada langit yang pertama, maka bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam telah melakukan satu perbuatan yang menyebabkan dia terkeluar daripada syurga. Lalu Allah berkata, kul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Keluarlah kamu wahai Adam dan Hawa, keluarlah kamu daripada syurga, namun akan datang hidayat daripada aku di atas muka dunia. Seandainya engkau mengikut petunjuk aku, petunjuk Allah Ta'ala, kamu tidak akan berduka cita, kamu tidak akan bersedih lagi. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam? Nabi Adam bertaubat kepada Allah. Allah terima taubat Nabi Adam. Nabi Adam tahu kedudukan umat Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Adam? Aku cemburu dengan umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad dibandingkan dengan aku buat satu kesalahan sahaja, Allah pisahkan aku dengan Hawa. Sedangkan umat Muhammad bukan satu kesalahan, banyak kesalahan, tidak dipisahkan dia dengan ahli keluarga. Yang kedua, kata Nabi Adam, aku buat satu kesalahan saja. Dengan satu kesalahan saja, taubat aku tidak diterima, sehinggalah aku sampai ke Mekah, baru taubat aku diterima. Umat Muhammad, dia buat banyak kesalahan, dia bertaubat di mana-mana saja, Allah Ta'ala terima. Yang ketiga, kata Nabi Adam, aku hanya buat satu kesalahan saja. Maka dengan sebab satu kesalahan ini sahaja, menyebabkan aku ini dikeluarkan daripada syurga. Sedangkan umat Muhammad buat banyak kesalahan, dengan satu taubat boleh masuk syurga.
buat banyak kesalahan, tapi dengan satu taubat saja boleh masuk di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam merasa hairan dan merasa kagum dengan umat Nabi Muhammad, sehingga Nabi Adam kata apa? Ya, jadikanlah aku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah muliakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir apa kata Nabi Adam? Aku duduk dalam syurga, aku berpakaian. Aku buat satu kesalahan, Allah Ta'ala cabut pakaian aku. Umat Muhammad buatlah banyak mana dosa pun, Allah tak cabut pakaian dia. Inilah kemuliaan Nabi Adam, anak umat Nabi Muhammad. Rasulullah jumpa Nabi Adam pada langit yang pertama. Lalu naik pada langit yang kedua, berjumpa dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihi wassalam. Kedua-dua Nabi itu menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh gembira. Lalu Nabi pergi pada langit yang ketiga. Jumpa langit yang ketiga, berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Seorang Nabi yang wajahnya begitu tampan, sehingga wanita terpotong jarinya. Wa qata'na aydiyahunna wa qul hasyana lillah. Siapa terpotong jari-jarinya melihat ketampanan Nabi Yusuf alaihi salam. Boleh terpotongnya jari melihat ketampanan. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh membakar hati-hati manusia. Boleh menghidupkan hati manusia yang mati. Apabila melihat akan wajah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bergembira Nabi Yusuf kerana didatangi oleh Rasulullah. Nabi Yusuf berada di tingkat yang ketiga, di langit yang ketiga. Pergi langit yang keempat. Langit keempat berjumpa dengan Nabi Idris alaihi salam. Maka Nabi Idris mau gembira, pergi pada langit yang kelima. Jumpa pada langit yang kelima. Langit yang kelima, maka bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun amat gembira dengan kedatangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pergi langit yang keenam. Langit yang keenam berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan naik pergi langit yang ketujuh, berjumpa dengan Nabi Isa alaihissalam. Kesemua Nabi merasa gembira dengan kedatangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ingin melepasi pada langit yang ketujuh, pergi langit yang ke-8, ke-9 dan seterusnya. Kata malaikat Jibril, aku tidak boleh melepasinya. Allah Ta'ala memberi kemuliaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi ketika mana nak melepasi pada langit yang seterusnya itu, Nabi teringat Nabi Musa alaihissalam. Ketika mana Nabi Musa nak menerima wahyu, Allah Ta'ala kata, ya Musa, faqla' na'laika, cabut dua kasut kamu tadi. Rasulullah nak cabut kasut Rasulullah. Ingat Nabi Musa itu. Allah Ta'ala kata pada Muhammad, pakailah kedua kasut kamu. Maka apa kata para sahabat? Kita kena faham kedudukan Rasulullah, para jamaah. Fahamlah kedudukan Rasulullah. Nak cerita betul-betul biar faham, tak tergambar hebatnya Rasulullah. Apa kata sahabat? Jangankan kasut apa-apa, semua apa yang ternisbah pada Rasulullah lebih tinggi, lebih mulia daripada arasy Allah Ta'ala. Apalah sangat lamban capal Nabi itu atas kepala. Bukan atas kepala, melebih pada arsy Allah Ta'ala lagi. Maka dengan capal Nabi ini, dengan kasut Nabi ini, dengan sandal Nabi ini, Nabi pergi melepas ke langit. Naik berjumpa dengan Allah Ta'ala. Lalu pergi di kursi Allah, pergi di arasy Allah Ta'ala, melihat pemandangan-pemandangan yang indah, melihat Lauh Mahfuz dan bermacam-macam lagi keajaiban yang tidak dapat digambarkan. Lalu dalam keadaan macam itu, akhirnya Allah Ta'ala memerintahkan agar kita sembahyang 50 waktu sehari semalam, diringkaskan menjadi 5 waktu sehari semalam. Moga-moga Allah Ta'ala ampunkan kita. Moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita mohon pada Allah Ta'ala dengan peristiwa Isra Mi'raj ini dikurniakan taubat kepada kita menjadi hamba Allah yang saleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.